Selamat petang, salam sejahtera. Berita buruk buat Najib dan juga para penyokongnya. Berita yang mungkin menyebabkan semua mereka terdiam, tak dapat berkata-kata atau terduduk lesu. Duka cita dinyatakan bahawa Tun Mahathir menyatakan rakyat akan marah jika Najib dibebaskan. Kita tengok apa ulasan Tun Mahathir. Rakyat akan kecewa sekiranya Datuk Seri Najib Razak yang dihukum penjara atas kesalahan rasuah akan dibebaskan. Walaupun yang di-Pertuan Agong mempunyai hak untuk berbuat demikian, kata Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebenarnya aku fikir bukan sekadar rasuah yang menyebabkan rakyat marah kepada Najib Tun Razak, tetapi sikapnya dalam menyeleweng dana SRC internasional 42 juta dan juga sehingga kini masih lagi menjajah, termasuk peguamnya sendiri menjajal. Cerita kononnya duit yang masuk dalam akaun Najib itu adalah dana daripada derma keluarga Arab, sehingga kini mereka masih menjajah cerita tersebut. Sebaliknya, di mahkamah, sama ada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, dan mahkamah persekutuan, mendapati bahawa bukti-bukti yang dinyatakan melalui penghakiman di mahkamah tidak menunjukkan bahawa adanya bukti yang kukuh mengatakan bahawa itu adalah derma daripada keluarga Arab. Bahkan di dalam penghakiman di mahkamah rayuan, hakim mengatakan bahawa ianya seperti satu dongeng dalam dongeng yang hanya dengar cakap. Bahkan beliau katakan ini semua adalah perbuatan yang telah memalukan negara. Kalau hakim 3 mahkamah paling kita sanjungi di Malaysia dan paling tertinggi mahkamah persekutuan dah kata itu memang perbuatan jenayah, kenapa tak dapat terima lagi? Seperti yang Anwar kata, kalau nak bebaskan Najib, boleh, tapi baca dulu penghakimannya di mahkamah tersebut. Dan kalau sudah baca, anda sudah faham apa yang Najib telah lakukan, senarai-senarai perkara yang Najib telah lakukan, Anwar kata, anda pasti tidak akan mahu Najib keluar dari penjara dan anda tidak akan mempertahankan Najib, kata Anwar Ibrahim. Aku dah baca banyak tentang penghakiman dan laporan-laporan perbicaraan Najib, dan aku taklah faham 100%, tapi lebih daripada 60-70%, baru 60 dan 70% aku fahaminya. Penghakiman tersebut aku dah nak tergelak bila orang kata Najib difitnah, kerana nampaknya apa yang orang kata Najib difitnah sebenarnya itu hanya persepsi penyokong-penyokong Najib. Tapi di dalam penghakiman sebenar, nampaknya bukan kerana fitnah, tetapi memang ada isu, ada buktinya. Tun Mahathir berkata pada masa sama, Tun Mahathir berkata, jika hukuman memenjarakan bekas Perdana Menteri ke-6 itu dianggap satu penganiayaan, maka Malaysia tidak memerlukan mahkamah untuk membicarakan sebarang kesalahan. Kalau kita tanya orang ramai, kalau Najib dibebaskan setelah mencuri berbilion ringgit, menipu, bercakap bohong, orang macam ini dilepas, dibebas, awak akan kecewalah rakyat, kata Tun Mahathir. Ya, secara peribadi aku pun kecewa juga kalau baru beberapa minggu Najib dah dikeluarkan daripada penjara. Kerana apa yang aku pikir, kalau dah didapati bersalah, apa yang perlu dibuat ialah biarkan muhasabah diri terlebih dahulu. Mahkamah buat keputusan selepas mendengar kes selama 4 tahun. Perbicaraan Najib ini bukan 4 hari, bukan 4 minggu, bukan 4 bulan, tapi 4 tahun. Kalau kata masih lagi tak cukup perbicaraan, aku pun tak tahulah. Dah 4 tahun, bayangkan 4 tahun, dah boleh masuk rekod dunia dah. 4 tahun perbicaraan, tapi masih lagi dapat bersalah. Adakah itu tidak adil? Mahkamah buat keputusan selepas mendengar kes ini selama 4 tahun. Bukan satu mahkamah, tetapi 3 mahkamah dan 9 hakim. 3 mahkamah,
9 hakim terlibat, kesemuanya menjatuhkan hukuman salah kepada Najib. 3 mahkamah kata salah, hakim pula kata 9-0. Anda tak dapat bayangkankah perkara itu? Mudah untuk difahami. Tiada satu pun hakim yang berjaya dibuat berfikir bahawa ada keraguan yang ditimbulkan. 9-0, bosku. Jadi apa lagi nak kata? Mereka buat keputusan berasaskan bukti-bukti jelas yang ditunjukkan di mahkamah. Tetapi yang dijawab Najib, semua ini tidak betul, semua ini bohong. Jika begitu, kita tak payah ada mahkamah. Katanya menambah ketika 3 mahkamah memberi pendapat yang sama. Tetapi Najib tidak mengiktiraf keputusan mereka. Ialah kan, ya kalau sudah didapati bersalah, semua keputusan orang salah. Dia tetap benar, walaupun dia bukan mungkin dah didapati bersalah. Jadi, nak dengar siapa? Najib seorang ataupun 9 hakim yang arif lagi bijaksana itu. Begitulah bosku. Kalau ini menganiayai dia, kita tak payah ada mahkamah lah. Sampai 4 tahun bicara 3 mahkamah, 9 hakim, pendapat tiada satu pun yang berlainan. Katanya kepada media. Dr. Mahathir yang juga bekas Perdana Menteri Malaysia 2 kali berkata, banyak bukti telah dikemukakan di mahkamah sepanjang 4 tahun ini yang akhirnya membuktikan Najib bersalah. Memetik berita harian, beliau berkata pembebasan Najib bukan perkara mustahil kerana masih mempunyai peluang melalui pengampunan yang di Pertuan Agong. Sama ada nak bebaskan Najib, itu terpulang kepada dialah, bukan saya yang tentukan. Langkah pertama ialah Perdana Menteri mesti mengemukakan kepada yang di Pertuan Agong permohonan untuk membebaskan Najib dan Agong boleh buat apa saja keputusan, katanya lagi. Ahli Parlimen Pekan itu menjadi Perdana Menteri pertama Malaysia yang melangkah masuk ke penjara setelah Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta dikenakan Mahkamah Tinggi pada 28 Julai 2020 atas kesalahan menyeleweng dana RM42 juta milik SRC Internasional. Baru sahaja dihantar ke penjara Kajang pada 23 Ogos lalu, UMNO dan Pertubuhan Bukan Kerajaan yang dianggotai ahli parti itu terus mendesak supaya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memohon pengampunan kepada yang di Pertuan Agong. Bagaimanapun, ada juga pihak lain terutama Bersih memulakan petisyen dalam talian meminta Agong tidak memperkenan pengampunan kepada Najib, bosku. Sekian dulu untuk kali ini. Apa pendapat kamu semua tentang pendapat ataupun ulasan yang dibuat oleh Mahathir ini? Yaitu rakyat akan marah jika Najib dibebaskan. Aku setuju dengan Tun Mahathir. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.